Ni suruh mereka hampa berehat saat ambil cuti sabbatical. Cik. Kalau kita mengaji, dia panggil cuti sabbatical lah. 2 musim. 2 musim, oleh kerana mereka tak buat bendang, kerajaan bagi juga. Kalau saya kata tak gaduh dan begini. Adalah seorang saya pergi masa kita baru ni menteri singgah saat di Along Pudak. Pak Haji mana tu, dia sekan dengan sorban dia. Datuk, saya habis 30,000 dah. Hang buat apa? Saya buat sendiri ni, saya tolak tanah. Dia kata ada nak boleh ganti. Tu kena tanya mereka, saya tak tahu. Kan? Hak tu dia ada inisiatif. Dia tahu tanah Jerulis kan. Jadi kita nak selesai benda ni. Jadi kalau tuan-tuan yang terlibat di sana, yang hak tanah Jerulis yang terlibat di Naga, di belah Pendang, di belah-belah nu lah. Tuan-tuan tahulah tak mana yang terlibat dan semua data dah ada. Kerja ni kita nak buat. Jadi janganlah pula ketika kerja proses ni kita duk buat, tuan-tuan lepas ayak masuk, kompom depa tanam padi yang tapak tu pun. Kan balai juga padi petanam juga. Jadi kita nak suruh tanah tu rehat. Sebab adalah tuan-tuan tahulah nak buat kerja macam mana, ini bahagian teknikal akan buat. Jadi hak jaga ayak tu beringat, pesan jaga elok-elok, jangan duk pelepas ayak. Saya yakin depa akan buat bendang balik. Bila buat bendang jadi lepas tu hak ihsan pun depa balai, bendang pun depa buat, last mai 5 tahun pula depa kacau kita pula, kan? Jadi yang ni menjadi cabaran kepada tuan-tuan dan perempuan. Kita harapkan apabila kita dapat selesaikan masalah tanah Jerulis, tanah terperluih ini, makanya kita bolehlah balik semula kepada cara masuk balik sistem untuk buat bendang. Tapi kita kena ingat, saya pun duk cakap, duk saja, seorang-seorang saya duk fikir juga. Antara punca tanah Jerulis ni katanya masalah ayak. Ayak tak boleh keluar lah. Katanya bendang tu rendah pada sungai, kan? Yang tu saya dengar, saya nak betul ya. Tapi saya tanya balik ni yang hak traktor pakai trek ni, hak harvester yang sampai 2-30 tan ni bila dah isi apa semua kan, jadi kau pernah. Itu cuba tuan-tuan tunggu fikir. Betul tak? Logik tak? Ni hak traktor duk pakai trek yang kan. Dulu kita pakai Kubota kan, lepas kita pakai Iseki traktor mini, lepas tu pakai traktor hak tayar besar tu. Lah ni tengok rata dah pakai trek. Pasal apa pakai trek? Takut tak tenggelam. Rupanya saya rasalah, ni saya punya pengamatan, mungkin ia salah satu punca menjadi tanah Jerulis. Jadi mungkin pihak atasan kita ni akan bincang juga, fikir macam mana nak cari traktor hak ringan sikit lah. Dia kata kalau traktor hak kecil, lambat. Kialah kita nak kena fikir. Kita memang jaga stakeholder kita banyak. Daripada petani, dari stakeholder kita ni tuan-tuan. Sebenarnya stakeholder ni orang-orang yang berkepentingan dalam industri padi. Mada ni memang wajib, satu stakeholder. Farmers ataupun petani-petani tu memanglah wajib. Kemudian kementerian. MOA pun stakeholder, MOF stakeholder, mereka yang bagi duit, bagi subsidi apa semua. Kemudian PPK stakeholder, pembekal stakeholder, hak jaga traktor, hak ni lah, hak toke-toke mesin, toke-toke traktor pun stakeholder, orang-orang yang berkepentingan. Jadi kita janganlah nak jaga traktor saja, tekan nak jaga mesin saja, kita kena jaga semua. Maka mungkin saya rasalah kita kena kaji semula. Kena kajilah mungkin, tapi kita ni bukan Mardi kan. Mardi ni dia rajin buat penyelidikan, banyak PhD traktor apa dah kan. Jadi mungkin kita kena kaji antara punca utama yang menjadi tanah terperluih sangat ni adalah yalah ayak tu ayak lah, tapi saya tengok gambar sampai harvester tenggelam dah terperluih kan. Jadi mungkin yang tu pun kita nak kena tengok. Tuan-tuan sebagai orang bawah boleh tengok isu-isu ni sama. Jadi sebagai frontliners, orang di paling hadapan, kita menjaga orang-orang yang ada kepentingan dalam industri ni yang saya sebut tadi pelbagai, baik daripada farmers dan sebagainya. Jadi untuk 2014 kita mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan, kerjasama melaksanakan tugas yang telah diberi tanggungjawab. Tuan-tuan tahulah tanggungjawab tuan-tuan ni. Cuma kita nak minta buat bagi orang kata apa? Kita buat kerja ni tuan-tuan. Sebenarnya kita mencari rezeki. Pasal apa yang kita kerja? Kita nak cari makan. Mencari makan ni untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak kita. Jadi kita kena sedang. Dialah tuan-tuan cara tuan-tuan, Datuk Rahim cara Datuk Rahim, Datuk Lee cara dia, saya cara saya. Masing-masing ada tanggungjawab. Semua ni kena main peranan. Dan kita sedang, bila kita kerja, kita nak bawa balik rezeki dekat anak-anak.
Saya selalulah, saya cakap di mana pun, saya kata, orang selalu bertanya, bila kita sampai umur 50, tentu kita ada anak menantu. Lepas tu kita duk tanya pada diri kita, pasal apa anak-anak aku ni tak menjadi? Menjadi. Orang tua cakap anak aku ni tak apa menjadi. Tak macam anak orang lain. Kawan-kawan dia masuk universiti kan, jadi macam-macam lah. Kita yalah kadang-kadang mungkin malam-malam kan terang nak tidur sembang dengan ini ataupun kaki atas kaki, tangan atas dahi kan. Ponder kita dalam hidup, kita kena ingat tuan-tuan, saya selalu macam tu. Bila saya habis kerja dah letih pun sebelum nak tidur, tak tangan atas dahi Ustaz. Fikirlah sikit kan. Kadang-kadang dia fikir demai keluarga kita ni. Pasal apa anak-anak aku tak mau menjadi? Bila kita kaji, rupanya aku ni kerja patut 8 jam. Rehat sejam. Tapi aku pergi ambil anak sekolah, hantar pagi, hantar petang, ambil petang, curi pergi 2 jam. Kita terlupa nak kaji balik. Gaji kita, katalah contoh, gaji kita ni, tuan-tuan, adalah gaji 1,000, bahagi 25 hari. Sehari RM40. Sehari RM40, sejam RM5. No? Sejam RM5. Kita culah 2 jam, RM10. RM10 kali 25 hari, 250. Hak 250 tu kita buat balik di rumah. Kita bagilah anak kita makan. Halal kita kata. Rezeki yang halal. Kaji balik balik fikir ni tak tengah tadi, betul tak? Kan? Kita kena buat kerja. Bukanlah macam saya duk kata kat petani lah, saya kata purata input, effort, usaha petani dalam kawasan Mada, sehari kerja dia dalam masa 120 hari musim padi tu, sehari dia kerja sejam, 1.25 jam. Sejam suku. Sehari. Purata. Lepas tu dia mengharapkan, saya kata kita nak mengharapkan pendapatan macam orang kerja 8 jam. Saya kata Allah Ta'ala bukan bodoh. Kan? Jadi, bukan nak suruh dia masuk bendang tu daripada pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang, berehat 2 pokok nyok. Macam tuan-tuan rehat lah, pukul 1 sampai pukul 2 rehat. Dia pun 2 pokok nyok rehat. Pukul 2 masuk balik. Tak, bukan macam tu. Maksud yang kita nak abang ialah dia banyak masa. Masa itulah dia boleh buat IAT ni, industri, bukan padi, industri asas tani. Dia nak bela itik ke, bela ayam ke, dia nak buat nera ke apa. Supaya bela tanam pelam, supaya dia ada pendapatan sampingan. Sama juga dengan tuan-tuan. Sebagai orang yang bekerja makan gaji ini, kita kena tengok, suluh balik. Bagai tahun 2014 dah, walaupun bulan 3 dan lagi lah. Suluh, aku ni sungguh ke nak buat kerja sungguh ke? Kan? Kau ada pergi belok okok daun. Betul lah tuan-tuan. Kerja ni, pergi belok okok daun sembang dengan petani ni, ayak kita macam nak tu kan. Itu pun kerja. Tapi saya nak minta kat tuan-tuan, sebab kita buat kerja untuk keluarga kita. Untuk anak-anak kita. Dan kita kena ada azam. Anak aku mesti jadi baik daripada aku. Kalau hari ni kita jadi orang depan, tali ayak, merinyu ke, jaga garisan ke, jaga tandop ke, takkanlah anak kita pun nak jaga tandop. Zaman dulu betul, rupanya passion di Mada ni, saya pun baru dapat tahu. Tok Wan dia dulu jaga tandop, pak dia anak benda tu jaga, anak ambil alih. Oh, jadi kata ni macam praid, pesaka kan. Jadi kalau orang lain nak main jaga tandop tak boleh. Tak apalah, tapi yang penting janganlah kita pula tanah azam, anak aku anak Mada ni lepas ni dia ganti aku. Tak boleh tuan-tuan. Anak kita kena jadi technician, koman-koman. Tidak pun jadi engineer. Engineer yang buat tandop, engineer yang design tandop. Baru betul, baru ada kemajuan. Tapi kalau kita, tak apalah mat ni, dia esok dia ganti kita. Tak ada kemajuan. Kita dah bergerak, tak apalah pak Tok Wan kita tahun 70 masa Mada mula tubuh. Lah dah 43 tahun mai tanggilan kita. Ni kita nak masuk 20 dah ni, dah nak maju lah. Takkanlah nak suruh nak jaga tandop. Hang tak payah mengaji lah, hang jaga tandop ni cukup dah. Rupanya dia passion tu. Jangan tuan-tuan. Saya minta tanamkan azam dalam diri masing-masing. My son, my kids, cakap betul sikit, must be better than me. Barulah ada kemajuan. Tak apalah tinggal lah tandop tu. Tuan-tuan pun esok pejam mata, orang lain ambil alih. Tuan-tuan pun tak tahu dah siapa dah. Tidak ni, kita kena bagi kat ni anak kita, praid. Daripada Tok Wan, pak, kita, main kat anak kita. Macam tu. No? Jadi saya nak minta kat tuan-tuan, ingatlah bahawa kita ada tanggungjawab. Kita kena amanah dengan tanggungjawab. Jujur dengan kerja kita. No, saya ingat bukan kerja pun bukan payah teramana sangat. Macam dah melapor, lapor aja lah. Kan? Tapi macam ada setengah kawan-kawan, ada ni budak saya pun duk jaga tandop di Matang Paku.
Namanya Mak Naizam, dia ada tu ni, kan? Dia pun jaga tanduk kita hang kerja apa ni kan. Dia kata saya bila Jitra suruh penat saya penat. Jitra kita turun kan. Oh, macam tu clear kan. Lepas tu kemelin kot tepi-tepi tanduk tu lah, tu tepi-tepi muka tanduk kan. Kemelin lah, apa tolong lah, pikak lah bagi clear, bagi bersih supaya tanduk yang kita jaga tu dia jadi macam seni taman. Saya ada juga satu tanduk saya tengok di belah Jalan Salang. Dia buat landscape cantik. Cuba be kreatif, orang tahu kreatif sebab tanduk itu kita punya pejabat. Kalau pejabat kita semua ngeh nak pi pejabat segan, tu yang tak pi. Kan? No? Jadi tuan-tuan, saya sesungguhnya meletakkan harapan yang cukup tinggi. Kerja kita, jalankan kerja. Jangan biar yang paling kita bimbang takut isu tu orang kampung ni lah dia kira nak menyinar. Sinar kan dia tak tahu kita punya kerja punya penin susah tak sangat. Lepas itu kod adalah jalan teruk pecah taman. Jalan lah memanglah saya tahu. Lepas ni tunggulah hujan turun ni pula. Lepas ni lagi orang kacau kan. Jadi kena habaq kalau dalam kita ada jurutera wilayah, kita maklum lah kat mereka. Cantik lah. Hak YB minta. Hak wakil rakyat adun minta. Hak kita ni. Jadi bila YB minta, Datuk memang kita dah dapat laporan, kita sedang ambil tindakan. Barulah karan. Ni kalau kata orang kampung duk riuh pupak kan. Jadi tak kenalah cara tu, no. Jadi saya ingat itu saja saya punya beletak. Saya sesungguhnya bangga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan bolehlah main. Saya mudah, saya stay kampung sikitlah. No, boleh main anytime, boleh bersembang. Kalau ada idea-idea yang bernah yang kita boleh ni kita guna bersama, insya-Allah. Supaya saya kata hidup ini kita kena ceria. Hidup kena ceria maksudnya kita bila bangun pagi kita tak mengeliat Allah. Dia buat Allah segan nak pergi pejabat apa semua kan. Bunyi kali kedua tu kena berhenti macam Ismail Hashim kan. Bunyi yang kedua kena berhenti. Kita kena bangkit pagi bila kita sembahyang subuh, kita pakai seluar, kita nak pergi kerja, kita tak ni. Lepas tu janganlah pula bila mai pukul 4 kita dah ketak nak balik. Ketak kalau seorang ni tak apa, tapi kalau satu pejabat ketak bangunan tu pun dia pun Medan gempa bumi kan, rupanya hak dalam pejabat ni bukan kata hak perempuan pergi beli ayam bulut merah pekat nak beli pukul 4 baru, wahai nak beli pukul 5 kan. Kalau sebab kita dah kerja 40 tahun, wajib kita punya umur duduk di pejabat, duduk kerja kita. Jadi kita kena kreatif, kita kena cari benda-benda barulah. Baru karan, tidak saya kata cemuih kan. Saya punya passion, sebab tu saya kata alhamdulillah saya duduk di Mada. Mada ni rupanya dia syok pasal dia macam-macam, tak tahu habis ni, dia punya masalah, dia punya benda baru, dia punya arahan baru. Tu yang jadi karan tu yang syok kan. Tu pada hang Tok Man tak apa, hang sekali-sekala jangan cermat sikit yang cakap tu. Saya ni kira duk muntah, saya pejabat pun dalam kawasan Mada kan. Jadi sarang